Kita nak nafikan keabsahan hukum Allah yang patut kita jalankan? Tidak sama sekali. Yang salah, ada ulama muda UMNO, Dr. Fadlan Uthman mengatakan kedua bapa Rasulullah adalah dari golongan kafir dan bukannya ahli fatrah. Ini doktor kangkung. Dia kata mak Nabi mati kafir, mak ayah Nabi mati kafir, masuk neraka. Orang yang cakap begitu menghina Nabi dan menghina Nabi jadi kafir dan murtad. Tak kira ulama mana pun, ustaz mana yang pun, hina Rasulullah, hina ibu bapa Rasulullah adalah kufur. Nak kata bukan ahli fatrah macam mana? Ahli fatrah ni ahli yang orang yang hidup yang tidak diutuskan Nabi dan Rasul. Tahu tak banyak ayat dalam bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi Isa alaihi salam nak diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 500 tahun lebih tu jarak dia tu. Jadi dalam jarak 500 tahun tu Isa diangkat ke langit, Nabi Isa tak mati, diangkat ke langit. Jadi yang mana sempat beriman dengan Nabi Isa alaihi salam yang berpegang pada ajaran original Isa alaihi salam, dia kembang dalam kelompok yang kecil lah. Hak mana tak sempat nak sampai dakwah Nabi Isa AS, kalau mereka mati, mereka tidak melakukan kesalahan fatal, sembah berhala dan sebagainya ni, mereka dikira sebagai ahlul fitrah. Ini disebutkan oleh Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami sesekali tidak mengazabkan manusia yang meninggal dunia dalam keadaan tidak kami utuskan rasul sebagai pembimbing kepada mereka. Yang kedua, jawapan ni, orang yang kata mak Nabi, bonda Nabi, ayahnya Nabi mati kafir ni, orang ni jahil. Dia tak merujuk kepada ayat fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ikutlah agama ayah Nabi Ibrahim AS, dan Nabi Ibrahim tidak sesekali terdiri dari kalangan penyembah berhala. Dan kita tahu Nabi-Nabi semua yang menyeru pada Islam. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa rasulihi wa kutubihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Semua nabi-nabi rasul menyeru pada Islam, menyeru pada tauhid. Ani budullah wala tusyriku bihi syai'a. Nabi Musa, kan Nabi Isa, kan Nabi Yahya, kan Nabi Idris, kan Nabi Zakaria, semua menyeru pada Islam. Matanya Islam di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apa beriman dengan Nabi Nuh? Dia mengira Islam. Beriman dengan Nabi Adam, beriman dengan Nabi Yahya, dia beriman dengan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim, yang beriman dengan Nabi Ibrahim ini, ada pengikut-pengikut yang setia, yang memberi komitmen pada amalan agama yang diajarkannya. Walau Nabi Ibrahim dah menikah 300 tahun, itu pusaka agama yang lurus, yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni, keturunannya, silsilahnya adalah sampai pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi pengamalan agama dan budaya dalam kehidupan ayahanda dan bonda baginda sallallahu alaihi wasallam adalah berdasarkan kepada agama hadis. Hati-hati agama Nabi Ibrahim yang ditinggalkan. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulidtu min nikah la min sifahil jahiliyah." Nabi kata, aku dilahirkan daripada nikah Islam, bukan aku dilahirkan daripada nikah jahiliyah. Kalau Nabi mengiktiraf nikah ayahanda dan bonda sebagai nikah Islam, artinya keislaman ayahanda dan bonda baginda adalah jelas. Kalau Nabi menafikan ayahanda dan bondanya tidak berkahwin dalam jahiliyah, artinya bonda dan ayahandanya adalah kedua-duanya beragama Islam. Walaupun tidak diislamkan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi Islam dengan mengikut ahli fitrah, Islam dengan mengikut agama saki baki yang diwarisi daripada Ibrahim alaihissalam sebagai agama yang lurus. Ayahanda meninggal ketika baginda 6 bulan dalam kandungan. Ketika baginda berumur 6 tahun lebih, bonda pula kembali ke rahmatullah. Ikut logik, baginda dapat wahyu umur 40 tahun. Walaupun baginda tak mampu mengislamkan akibat kedua ayahanda dan bondanya telah pergi dulu menghadap Allah, tetapi wacana-wacana yang kita sebutkan tadi, ahlul fitrah dan juga agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi sendiri
melihat dari sudut spiritual, nikah ayah dan bondanya bukan nikah jahiliah adalah nikah Islam, memperakui nikah artinya memperakui keberadaan nilai agama pada ayahnya dan bondanya. Imam Suyuti karang kita berkait dengan keislaman ayah dan bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa riwayat yang banyak mengatakan bila mana Nabi dapat wahyu ketika umur 40 tahun dilantik menjadi Nabi dan Rasul, Allah hidupkan kembali ayahnya dan bondanya bertemu dengan Rasulullah secara live dan eksklusif, dan baginda Islamkan mereka berdua. Selepas itu mereka berdua diwafatkan pula oleh Allah. Baik, ini spiritual. Tak ada siapa pun yang boleh menafikan keadaan ini. Lagipun baginda ada mukjizat, baginda ada keistimewaan. Jadi dalam saat-saat spiritual begini diperakui oleh ulama, dan itu menjadi wacana kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ini satu sudut pendalilan. Dalam hadis yang lain baginda sebut baginda dipilih daripada keturunan yang baik dan mulia. Keturunan yang baik dan mulia. Jadi kalau ayahnya dan bondanya kafir, sembah berhala, animisme, artinya baginda bukan keturunan yang mulia dan baik. Sama-sama dengan orang lainnya. Apa istimewanya Nabi daripada Quraisy? Apa istimewanya Nabi daripada keturunan Nabi Ibrahim AS? Kalau ayahnya dan bondanya kafir, kalau ayahnya dan bondanya sembah berhala. Dan baginda cakap benar, aku dipilih daripada keturunan yang mulia yang baik-baik. Apa artinya mulia baik-baik kalau ayah dan bondanya mati kafir? Masuk neraka? Na'udzubillah. Ada pun hadis yang riwayat Muslim, Nabi kata bila baginda ditanya ada seorang sahabat tu ayah dia kafir dan dia Islam, jadi dia sangat sayang pada ayahnya ni. Sahabat tanya Rasulullah, bagaimana nasib ayah? Nabi SAW menjawab, ayahmu dan ayahku dalam neraka. Abu wa abi finnar. Yang dimaksudkan dalam hadis ni, ayah Nabi sebut situ bukan ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Ayah yang dimaksudkan dalam hadis ni ialah bapa saudaranya, iaitu Abu Lahab. Benarlah firman Allah, tabat yada abi lahabin wa tabba. Allah sebut sayasla naran zata lahab. Binasalah dua perkataan Abu Lahab, binasalah segala-galanya. Dan Allah sebut juga sayasla naran zata lahab, dia kelak akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi lafaz ayah yang disebut sini bukan merujuk pada ayah kandung, tapi merujuk kepada ayah saudara. Keadaan jawapan yang kedua, kalau kita handaikan Nabi kita, bondanya, ayandanya mati kafir, artinya Nabi kita nak kafir, Nabi kita nak Arab hidup. Menghina ibu bapa sama dengan statusnya menghina anak-anak. Dan Nabi kita tu anak Arab. Apa berani cakap itu? Nabi kita anak Arab. Apa ni? Cakap kita jadi kafir. Nabi kita nak menikah. Apa boleh cakap itu? Jadi kafir, 2 kali kafir. Baik-baik. Bila dah ada doktor ada ijazah, inikah yang dikatakan ulama? Ini bukan ulama, ini juhala. Masuk dalam politik, dapat kejurukan media, lepas tu kita istilahkan diri kita ni sebagai ulama. Ilmu tak sampai ke mana, buat kenyataan yang mengaruh. Tak kira dia doktor ke, dia profesor ke, dia ustaz ke, dia pensyarah ke, dia ahli politik ke, dia kenamaan ke, ini kenyataan yang tentu bertentangan dengan ijma' ulama. Itu dia tetap. Minta maaf tuan-tuan, saya kalau soal kita backing sikit sebagai satu penegasan. Allah Rabbi la ilaha illallah. Jadi jangan dia ikut ustaz-ustaz macam ni, jangan dia ikut. Minta maaf cakap, hari tu Ustaz Zahazan mengajar dalam radio IK dalam bulan puasa, dia pun cakap benda yang sama. Mak Nabi, ayah Nabi mati kafir dalam belakang. Dalam YouTube boleh tengok lagi. Ustaz yang mengaji dalam mengaji, jadi selebriti, cakap ngapu. Tak belajar akidah, jangan cakap soal akidah. Tak belajar tentang hudud, jangan cakap soal hudud. Minta maaf tuan-tuan.
Saya sebut supaya tuan-tuan berhati-hati dengan pandangan begitu. Kerana pandangan begitu boleh merosakkan akidah. Tuan-tuan nak bagi dia nak bincang dengan saya, tak ada masalah. Begitu juga ada seorang Datuk Al-Hafiz. Dia sebut apa? Titian Siratul Mustaqim ni tak ada. Titian Siratul Mustaqim yang merentangi neraka Jahannam, neraka tu tak ada. Dia kata tak ada akhirat. Sekarang buku benarkah wujudnya Titian Siratul Mustaqim? Dia nafikan wujud Titian Siratul Mustaqim. Gelaran Datuk, selebriti, keluar TV, tapi mengarut, menyeleweng. Tengok dalam kitab-kitab akidah. Orang yang kata Siratul Mustaqim tak ada, tu orang mubtadi', orang sesat, orang menyeleweng. Tapi orang sesat, menyeleweng ni dia guna media mengajar kita. Begitu juga ada orang kata apa? Datuk doktor. Dia kata boleh kita wanita-wanita muslimah boleh melaju bila darurat. Tu dia melaju dulu. Mu melaju dulu, pasal tu ikut. Macam melaju siapa jemaah. Maaf tuan-tuan. Hati-hati dengan pandangan orang-orang begini. Yang jual agama dengan dunia yang sedikit. Minta maaf. Saya cakap tu terang saja. Hati-hati. Kebaikan dia kita terima satu sudut, tetapi penyelewengan dia tidak boleh dimaafkan. Kerana ini melibatkan akidah yang boleh menyesatkan, merosakkan, melunturkan akidah. Alhamdulillah. Bukan kita nak bergaduh, bukan kita nak cemburu pasal individual. Tidak, bukan tu masalahnya tuan-tuan. Kena faham tuan-tuan. Ada orang kata Ustaz Zamihah ada kritik orang tu, kritik orang macam dia betul sangat, bagus sangat. Tak, kita nak mengingatkan masyarakat tentang penyelewengan oleh selebriti sekarang. Saya sekarang tengah kumpul fakta. Saya akan tulis satu buku penyelewengan tokoh selebriti agama di Malaysia. Kita akan sebut satu persatu secara faktanya, namanya, orangnya. Kalau tak berhati nak sama-sama saya. Saya dah menghadapi belah juta sama tuan-tuan. Bekas mufti Belih, sama saya 10 juta. Ada seorang pensyarah di UKM sama saya 1 juta. Masalah Wahabi. Masalah Wahabi ni bukan masalah kecil-kecil tuan-tuan. Wahabi yang pertama sekali mengkafirkan umat Islam. Yang kedua, Wahabi membid'ahkan